Yang 10 orang anak beranak tadi ni dijumpai tergantung dekat jaring besi yang ada dekat shieling rumah diorang. Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe sekali, okay? Korang dah tengok belum movie House of Secret dekat Netflix? Katanya movie tu sekarang ni tengah trending dekat Netflix. Aku tak tengok lagi movie tu. Mungkin malam nanti lah kot baru aku layan sambil kunyah-kunyah popcorn yang aku beli dekat Shopee. Berdasarkan movie tadi, filem tadi tu sebenarnya berdasarkan sebuah dokumentari tentang kematian 11 orang family yang terjadi dekat India. Jadi movie tadi tu lebih kepada sebuah penyiasatan macam mana family tadi tu boleh tergantung dalam rumah diorang. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, movie ni sebenarnya berdasarkan kisah benar yang betul-betul terjadi. Cerita dia memang bagi aku agak dahsyat dan aku sendiri pun tak boleh nak brain. Seluruh ahli keluarga tadi dijumpai tergantung dalam rumah diorang sendiri. So aku tak nak panjang-panjang lagi. So without wasting any time, let's get started. Sebenarnya, kisah tentang kematian 11 orang ni memang sangat-sangat menggemparkan negara India pada tahun 2018. Jadi ada 11 orang ahli keluarga telah dilaporkan bunuh diri secara menggantungkan diri diorang. Kalau ikut logik kita lah sebagai manusia yang waras kan, macam agak mustahil satu family nak mati beramai-ramai. Tapi itulah yang terjadi kepada family ni. Jadi kejadian ni sebenarnya terjadi di daerah Burari, iaitu di New Delhi, negara India. Dan kejadian tadi itu telah diberi gelaran sebagai kematian Burari. Seramai 10 orang ahli keluarga tadi semuanya gantung diri. Cuma ada seorang je yang warga emas dalam rumah tadi tu, yang merupakan mak kepada anak-anak beranak tadi. Dia telah dijumpai dicekik. Dia seorang je yang kena cekik, yang lainnya semua gantung. Mayat diorang telah dijumpai pada esoknya, iaitu pada 1 Julai pada tahun 2018. Yang 10 orang anak beranak tadi ni dijumpai tergantung dekat jaring besi yang ada dekat shieling rumah diorang. Lepas tu mak diorang yang kena cekik tadi tu bernama Narayan Devi, berusia 77 tahun, telah dijumpai terbaring dekat dalam bilik dia. So anak-anak dia yang lain dijumpai dekat ruang tamu tergantung, manakala mak dia je yang dijumpai terbaring dekat dalam bilik. Jadi family dia yang meninggal ni berusia dari 15 tahun hinggalah umur 57 tahun. Salah seorang anak Devi yang bernama Priyanka yang berusia 33 tahun, dia sebenarnya baru je bertunang dan dikatakan dia ni akan kahwin lah pada hujung tahun 2018 tu. Tapi dalam kes ni dia pun dijumpai tergantung bersama. So kes ni memang sangat-sangatlah misteri dan agak susah untuk dirungkaikan sebenarnya apa yang terjadi dekat diorang ni. Polis sendiri pun dah tak tahu nak siasat kes ni macam mana. Sebabnya bila diorang tengok CCTV, rumah keluarga Devi tadi tu tak ada pula tanda-tanda yang menunjukkan orang nak pecah masuk ke apa. Tak ada. Tak ada aktiviti yang mencurigakan dekat luar rumah diorang. Semuanya nampak normal. Kecuali adalah rakaman yang menunjukkan family Devi ni keluar masuk ke dalam rumah diorang. So polis pun try lah soal siasat jiran-jiran keluarga Devi tadi nak tahu apa sebenarnya yang jadi kat diorang ni. Jiran-jiran diorang sendiri pun terkejut dengan kejadian ni. Diorang langsung tak sangka yang satu family ni akan tergantung macam tu. Sebabnya family Devi ni adalah sebuah family yang happy, bukan sebuah family yang bermasalah, dan family diorang normal macam orang lain. Diorang selalu luangkan masa bersama-sama, pergi bercuti, berjalan sama-sama. Lepas tu ambil gambar ramai-ramai untuk kenang-kenangan. So pada pandangan mata jiran diorang, family Devi memang sebuah keluarga yang bahagia dan sempurna. Langsung tak nampak yang diorang ni ada masalah. So macam mana diorang ni boleh cabut nama diorang sendiri? Bukan seorang dua, tapi satu family yang umur 15 tahun pun ikut terlibat juga. Family Devi juga diberi gelaran sebagai keluarga bahagia oleh jiran-jiran diorang kat sana. Family Devi telah tinggal di sebuah rumah 2 tingkat dan diorang tinggal dekat Burari ni dah dekat 20 tahun. Sebelum ni diorang daripada Rajasthan, and then diorang pindah ke Burari dan diorang dah tinggal dekat Burari tu dah 20 tahun. Family dia juga menjalankan 2 jenis bisnes, iaitu pertama dia buka kedai runcit dan yang kedua dia ada bisnes papa lapis. Jadi kalau kita nak tengok dari segi kewangan, family ni memang tak ada langsung lah masalah kewangan. Bagi aku keluarga diorang ni macam ada kewangan yang stabil dan bukan datang daripada keluarga yang susah ataupun tak berduit. Kejadian ni terjadi pada 1 Julai tahun 2018 sekitar pukul 7.15 pagi. So ada seorang jiran diorang yang bernama Gurcharan. Biasanya dia akan keluar jalan-jalan dengan anak Devi yang bernama Lalit. Diorang berdua ni biasanya akan berjalan sama-sama lah pada waktu pagi. Tapi pada pagi tu Lalit tak keluar dari rumah dan dia tak melakukan aktiviti kebiasaan dia buat dengan Gurcharan tadi. And then diorang punya kedai runcit pun tak dibuka lagi, sedangkan pada masa tu dah pukul 7 pagi. Biasanya diorang akan buka kedai runcit diorang ni seawal 6 pagi. Jadi Gurcharan ni dia rasa macam agak pelik sikit. Jadi dia pun pergilah dekat rumah Lalit ni untuk
panggil lah Lali tu kan. Pada masa ni dia dah ternampak pintu rumah diorang tu dah terbuka, dan pada masa ni lah dia nampak momen yang dia takkan pernah lupakan sepanjang hayat dia, yang mana dia nampak 10 orang termasuk Lali dah mati tergantung dekat dalam rumah, iaitu dekat dalam kawasan ruang tamu. Jadi diorang mati ni dalam keadaan berkumpul dalam satu tempat, seolah-olah macam buah-buah yang tergantung dekat dahan tu, kecuali si Devi iaitu mak diorang tu lah yang mati dekat dalam bilik. So masa dia nampak kejadian ni, memang guru cara ni terkejut sangat dan dia pun berlarilah beritahu dekat jiran-jiran dia apa yang terjadi dekat family Lali. Lepas tu diorang pun call polis dan laporkan apa yang terjadi dekat family Devi. Bila polis dapat call daripada jiran-jiran dekat sana, diorang pun datanglah ke rumah Devi. Diorang pun siasatlah untuk mencari bukti-bukti, mungkin benda ni terjadi ada berkaitan dengan kes jenayah ataupun bukti-bukti yang menunjukkan kenapa diorang buat macam ni. Jadi polis terjumpa ada satu surat ataupun satu kertas, yang mana kertas tadi tu ada kaitan dengan satu kepercayaan. Atas kertas tu ada seseorang yang tulis yang ayah diorang telah datang dan minta diorang puja pokok beringin. Lepas tu polis cari lagi dan diorang terjumpa pula catatan yang lain, yang mana catatan tadi tu pula mengatakan simpan air ke dalam cawan, bila air tadi berubah warna awak diselamatkan. Tapi tulisan tadi tu polis dah beritahu, dia dah klarifikasikan tak ada kaitan dengan kejadian yang menimpa family tadi tu secara kebetulan ataupun terancang, tak ada. Mungkin tulisan tadi tu cuma kebetulan je. Kan aku dah beritahu kat korang tadi kan, yang anak Devi tadi yang bernama Priyanka nak kahwin. Pada masa tu diorang satu family sebenarnya tengah busy nak prepare barang-barang untuk perkahwinan Priyanka. Hari yang diorang dijumpai mati tu, petang tu sebenarnya Priyanka nak berjumpa dengan dia punya cousin sebab nak bincang pasal wedding dia lah. Tup-tup jadi macam ni. Jadi cousin dia sendiri pun terkejut dengan kejadian tu. Hasil siasatan pihak polis, diorang dah menjumpai 11 buku harian yang ditulis oleh Lali, iaitu anak Devi. Polis syak yang Lali ni sebenarnya terlibat dengan satu ritual yang salah yang melibatkan pembunuhan diri secara beramai-ramai. Dikatakan kertas-kertas tulisan yang diorang jumpa tu ditulis oleh Lali, dan Lali mula tulis buku-buku tadi tu start tahun 2015 lagi. Dia selalu tulis dalam nota tu, dia kata ini adalah arahan. Dalam catatan Lali juga dia ada kata yang family dia sekarang ni tengah berusaha untuk mengadakan satu pertemuan dengan ayah diorang yang dah lama meninggal. So dikatakan Lali ni selalu berhalusinasi yang ayah diorang tu yang dah meninggal tu bagi petunjuk melalui dia. So dia macam perantara dengan ayah dia lah, dan dia akan sampaikan mesej apa yang ayah dia nak sampaikan, dia sampaikan kepada family dia. Selain tu juga Lali ni dikatakan sangat berminat dengan benda-benda mistik dan juga spiritual. Lali sebenarnya sebelum ni dia ada masalah bercakap, sebab dulu dikatakan dia pernah terlibat dalam satu kebakaran pada tahun 2004. Jadi kebakaran tu telah menyebabkan dia cedera dan dia susah untuk bercakap. Biasanya dia akan communicate dengan pelanggan dia, dia akan tulislah atas kertas. Itulah cara dia communicate dengan pelanggan dia. Mungkin pelanggan dia tak berapa faham ke apa dia cakap kan. So Lali ni lah yang banyak menulis tentang sesuatu yang melibatkan spiritual dan mistik. Lepas tu pula family Lali ni memang percayakan Lali 100%. Diorang percaya yang Lali boleh berkomunikasi dengan mendiang ayah diorang, dan diorang yakin yang Lali ni ada kelebihan yang istimewa. Salah satu catatan yang dijumpai oleh polis, Lali tulis mak dia bagi makan roti dekat semua orang. Jadi mak dia yang bernama Devi tadi tu telah memesan roti sebanyak 20 biji, dan pesanan tadi telah dihantar ke rumah diorang sekitar pukul 10.40 malam macam tu. Lagi satu, rumah diorang ni ada 11 paip yang keluar daripada dinding-dinding rumah. Orang-orang sanalah percaya, diorang kata paip-paip yang dibuat tu sebenarnya adalah jalan untuk keluar roh si mati. Tapi jiran dia kata family Devi ni kan ada bisnes papan lapis, so segala asap yang beracun tu akan keluarlah melalui paip yang diorang buat tu. Lali sebenarnya dipercayai ada masalah tekanan jiwa selepas ayah diorang ni meninggal pada tahun 2007. Mungkin sebab itulah dia cuba mendekatkan diri dia dengan benda-benda spiritual untuk berhubung dengan ayah dia balik. Tapi bagi aku yang agak hebatnya, dia berjaya mempengaruhi satu family dia dalam sebuah ritual yang agak pelik. Anak-anak Devi ni sebenarnya ramai yang educated. Lali sendiri pun dia pernah belajar dalam bidang medik, tapi disebabkan ada masalah sikit, so dia tak boleh masuk exam dan dia pun tak dapat continue dia punya pelajaran. Isteri Lali tu sendiri pun educated, bukan biasa-biasa. Sebab tu orang macam agak pelik sikit kenapa family dia educated tapi dia orang mudah terpengaruh dengan benda-benda yang macam agak susah nak masuk akal. Jiran Lali dulu dia pernah tanya Lali macam mana Lali ni boleh dapatkan balik suara dia. Lepas tu Lali pun beritahu dekat jiran dia, dia kata yang ayah dia datang dekat dalam mimpi dan minta dia buat satu pemujaan. Dikatakan lepas ayah dia orang meninggal, setiap malam sekitar pukul 9 malam macam tu, family Lali iaitu isteri dan anak-anak dia akan duduk bersama-sama dan berdoa selama 15 minit hingga ke 30 minit macam tu. Jadi kesimpulannya, kes diorang ni adalah disebabkan ritual yang diamalkan oleh family Devi sendiri. Diorang bukan dibunuh tapi diorang sendiri rela untuk mati. Tapi ada juga interview daripada family Devi, macam sepupu-sepupu dia, diorang kata family Devi ni tak percaya benda-benda karut macam tu, dan diorang sendiri pun tak tahu kenapa family tu dibuat macam tu.
Okay guys, that's it for today. Apa pendapat korang tentang kisah Devi ni? Bagi aku sejujurnya agak ngeri juga bila satu family tu dijumpai tergantung macam tu, dan kita pun sebenarnya tak tahu apa yang terjadi dekat diorang sebab satu family. Sampaikan kes tu dilaporkan diorang ni mati sebab bunuh diri, gantung diri. Jadi bagi aku seriously hanya keluarga diorang je yang tahu apa yang terjadi kepada diorang sendiri, tapi tak tahulah macam mana nak siasat kan, sebab diorang semua pun dah tak ada. Jadi aku nak tahu pendapat korang, please komen di bawah, okay? And ya, setakat itu sahaja. Aku harap korang suka dan enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe dulu, turn on notification sekali, dan follow aku di Instagram dan juga Twitter. Link dah aku sediakan dekat description box, so korang pergi klik je, okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.